dalam ayat surah yang mengandungi 6.666 ayat, yang insya-Allah inilah yang menjadi pedoman kepada kita. Kerana Nabi bersabda apabila beliau wafat, apabila beliau mati, yang dia tinggalkanlah dua perkara. Yang pertama kitabullah, yang kedua ialah sunnahnya. Tetapi ada manusia yang mengambil perkara-perkara lain, yang mereka cipta hukum yang lebih baik kononnya daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau orang ditangkap berkhalwat ataupun berzina, dia tak panggil berzina, berkhalwat, maka hukumnya tidak lebih daripada 3,000 ataupun 5 tahun penjara. Baru-baru ni pengurusi JKK Semaman kita ni ditangkap berkhalwat malam 31 Merdeka. Selepas Merdeka pukul 2 pagi, pengurusi JKK yang duduk dalam tumpukan ini ditangkap. Kerana mereka tahu bahawa perjuangan mereka ialah bukan perjuangan yang berlandaskan kepada syariat Islam. Perjuangan mereka ialah perjuangan yang berlandaskan kepada kebangsaan. Jadi boleh buat berlaku. Bulan puasa pun boleh bawa orang tinggal masuk dalam hotel, hotel di Bandar Bukan. Saudara-saudara kena ingat, setakat ni pengurusi JSR yang kita lantik, sama ada dalam negeri Terengganu kita dulu ataupun di negeri Kelantan, bahkan wakil-wakil rakyat, bahkan esko, bahkan Menteri Besar, sampai kali ini tak ada lagi yang kena tangkap. Ke ada dengar Guru Nazim kena tangkap di Karwat? Ke ada dengar Guru Wajadi kena tangkap di Karwat? Tak ada dengar. Tapi apa yang kita dengar, ada orang yang bunuh Mongolia, Artantia. Apa yang kita dengar, macam-macam berlaku penyelewengan rasuah. Wang lagi saya ratus juta, puluh juta ni mainan saja. Inilah dia penyelewengan yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Yang kita mahu bahawa mereka ini akan kita tubuhkan. Yang kita hendak ialah supaya parti kita, Parti Islam Malaysia ini dapat memetok negara kita dan negeri kita. Sebab itu, bila kita dah laksanakan dengan baik, waktu tetamu misteri yang datang ini, maka kita dapat menjawab dengan sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, Rasulullah SAW di ketika akhir hayatnya, waktu dia kering, waktu dia sakit tenat, dia memberitahu kepada anaknya Siti Fatimah bahawa hari ini dia tidak mahu menerima seorang pelawat. Dan apabila sahabat-sahabat kumpul di dalam masjid, kenapa Rasulullah sangat lewat datang sembahyang hari ini? Lalu Sayyidina Abu Bakar pun pergi. Sayyidina Abu Bakar pun masuk ke dalam. Dia melihat bahawa Nabi Muhammad SAW sedang sakit tenang pada pagi. Kalau dia mati, kalau dia wafat, kalau dia meninggal dunia, bagaimana dengan umatnya yang ada ini? Bagaimana dengan umat yang ada di belakang Rasulullah? Maka Jibril kata, tak apalah Rasulullah, umatmu ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita semua, kerana Quran sudah pun sempurna. Quran sudah pun sempurna, Nabi pun nak kebanyak lebih. Barulah Rasulullah SAW berkata, kerana umat Nabi Muhammad ini akan dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi pun memberi arahan kepada Jibril, sampailah masa ini untuk kamu. Dan Nabi minta kepada Jibril supaya waktu nak ambil nyawa dia ni, ambillah perlahan-lahan, ambillah secara baik, secara cuma. Yesus dia kata, oleh kerana kamu ni kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan ambil nyawamu dengan paling baik sekali, dengan paling tak sakit sekali. Israel kata begitu. Dan tak kala Israel nak ambil nyawa ni, Israel berpaling ke lain. Bila dia pegang je kaki Nabi nak ambil nyawa, pegang dia, Nabi bertepik kesakitan. Itu Nabi kekasih Allah SWT baru pegang, sakit yang amat sangat. Israel nak tengok, kerana dia sedih. Itu nak kampungnya. Lepas tu Nabi pun waktu dia ambil nyawa tu, Nabi masih ingat lagi, umatku, umatku, umatku. Nabi ingat kepada kita. Kenapa kita tidak ingat kepada Nabi? Sepatutnya kitalah yang lebih ingat kepada Nabi, kerana Nabi dalam keadaan nazar masih mengingat umatku, umatku. Saudara-saudara sekalian, itulah nak bagi tahu bahawa sakitnya ketika kita diambil nyawa oleh Israel. Tak ada dah sakit orang lain, sakit kecil maning ke, sakit apa benda ni, darah tinggi ke, sakit perut ke, tak ada lah. Sakit yang paling tenang sekali, yang paling berat sekali adalah sakit ketika diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bagi seluruh manusia, waktu dalam nazar ini
ada tamu misteri akan datang. Tamu misteri yang pertama datang waktu kita nazar, kita tak sedar apa dah. Yang pertama ialah ayat kita.